Apa khabar, sihat? Alhamdulillah macam Sihat ni tuan lah. Dekat mana tu? PKP ni apa dia? Ada dekat mana? Dekat KL lah. lah. KL lah. So PKP tak dekat pergi rumah mana. aku habis. Tapi tak berapa dengar lah suara tuan. Tak dengar Ustaz. Saya cuba pakai ni sekejap ah. Hello, Assalamualaikum. Dengar ke? Clear. Waalaikumsalam. Dengar. Okey, Okey. clear. Okey, cantik. Baik. So untuk hari ni saya kena tanya dulu lah dekat Tuan Naim lah apa yang Tuan Naim nak sebenarnya. Okey, macam gini tuan. Ya. Macam saya, sekarang ni saya tengah apply lah dalam FB punya method ni untuk kita nak perbaiki dari segi kita punya rekrutmen dan juga sale. Okey. So, saya nak tanya persoalan yang pertama. Kalau macam saya ni, saya sekarang ni dah ada agensi sendiri, tapi saya nak lebih kepada rekrutmen. Okey. So, saya perlu ada satu page ataupun saya perlu ada page yang berasingan. Satu untuk rekrutmen dan satu lagi untuk sale. Okey, lagi? Itu soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua ialah berkaitan dengan sale. Macam mana saya kalau boleh saya nak dapatkan satu setting yang betul-betul, ialah mungkin nak dapat yang betul-betul audience yang betul-betul bagus untuk sale takaful ni mungkin susah lah. Tapi kalau lah Tuan Farhan ada, mungkin boleh suggestkan setting yang sesuai untuk bisnes ataupun industri insurans dan takaful ni untuk ejen-ejen saya ni tahu macam mana nak buat setting tersebut. Okey. Saya jawab dulu soalan yang pertama lah. Okey, dia macam ni. Kalau kata untuk insurans tak kisahlah apa-apa insurans sekalipun, page tu tak perlu asing. Maksudnya page untuk recruitment dengan juga untuk buat sale, so satu page sahaja cukup. Sebab kalau satu cukup lah. Kalau kata kita buat asing, takut yang pertama kita nak dapat engagement kalau ada page asing, kita nak dapat engagement dua page tu, dia sebenarnya agak susah. Okey. Lebih baik kita hanya buat satu page, kemudian kita fokus kepada satu page sahaja. Maksudnya nak recruitment kat situ ke, nak jual produk ke apa, tak ada masalah. Okey. Jadi fokus kepada satu page je lah. Okey, tu soalan tu jawapan yang pertama lah. Untuk soalan yang kedua, okey. Kalau kata based on pengalaman yang saya ada lah. Yang pertama, kalau kata nak buat sale, untuk sekarang ni di segi saya punya kepakaran, kita pernah buat dua produk sahaja untuk insurans. Yang pertama adalah untuk hibah dan yang kedua adalah untuk medical card. Okey. Dua ni je lah. Maksudnya kalau ada lagi produk-produk yang lain, kami tak pernah buat. Okey. Maksudnya kalau ada nak cuba tak ada masalah. Cumanya pernah buat ataupun tidak, tak pernah buat. Tapi kalau kata untuk hibah dan juga untuk medical card, insya-Allah memang kita dah ada ayat iklan yang kita boleh bagi dekat Tuan Naim, kemudian Tuan Naim edit untuk jadikan yang sendiri punya je lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, gambar. Kalau kata untuk ni antara benda-benda yang perlu dibuat lah. Okey, kalau kata untuk medical card, gambar yang bagus adalah gambar suasana hospital tu sendiri. Okey, sebagai contohnya apabila kita buat iklan, contohnya dia ada package dia, ada package yang mahal dan ada package yang murah. Jadi Tuan Naim kena asingkan dulu dua package ni, sebab bila dua package ni kita akan ada targeted audience dia sendiri.
Okay, sebagai contohnya, kalau kata kita nak jual produk yang mana, contohlah medical card, kalau untuk Prudential paling murah berapa? Prudential yang paling murah kalau medical card 120, 130 boleh dapat. Okay, 120 ke 130, yang standard orang pakai yang tu lah. Kalau untuk dewasa lebih kurang dalam 100 setengah ke atas lah. Okay, baik. Jadi sekarang ni saya punya suggestion adalah cuba asingkan dahulu mengikut package. Maksudnya kalau kata yang Tuan Naim punya based on pengalaman, okay, orang biasa boleh beli yang harga 100 ke 130 ringgit. Jadi asingkan. Sebab yang ni kita ada customer avatar dia tersendiri. Tetapi bila kita nak target medical card yang mahal sikit, contohnya harganya lebih kurang RM200 satu bulan, RM200.5 satu bulan. Sebab kalau saya sendiri pun medical card saya, syarat dia kalau saya jadi apa-apa saya boleh masuk Prince Court. Tu untuk saya lah. Saya dah cakap dah dekat saya punya ejen, kalau nak buat medical card untuk anak ke, untuk isteri ke, untuk saya ke, jadi apa-apa saya boleh masuk Prince Court. Jadi dia dah tahu dah package ini yang sesuai. Jadi Tuan Naim clear. So asingkan dulu kepada dua package yang berbeza. Jadi bila kita asingkan dua package yang berbeza, fokus dia sekarang ni Tuan Naim kalau tanya saya, kita fokus jualan yang maksudnya ads tu tembak lebih banyak dekat package yang biasa. Maksudnya harga RM100 ke RM130. Okey, itu pertama asingkan package. Yang kedua tunjuk terus gambar-gambar hospital yang cantik-cantik. Maksudnya kalau kata RM130, inilah suasana hospital yang customer kita boleh dapat, klien kita boleh dapat. Okey, clear. Sebab saya pun kenapa saya nak duduk kat Prince Court, sebab Prince Court tu cantik, tu je beza lah. Yalah. Dari segi ubat tu juga, kalau demam ubat tu juga yang akan makan. Cuma ya, bila sebut nama Prince Court ni dia kemaslah sikit. Okey, clear, faham Okey, jadi asingkan dulu dua package ini. Kalau kata dah boleh asingkan dua package ni, yang kedua adalah dapatkan sebanyak mungkin gambar dalam hospital, dan yang kedua adalah maksudnya kat sini kena buat dua iklan. Satu package tu akan ada dua iklan. Iklan yang pertama adalah dapatkan sebanyak mungkin gambar hospital-hospital yang mana boleh masuk dengan package banyak tu. Contohlah package RM130, ini dia. Bilik berempat, bilik berdua, suasana hospital dia macam ni. Itu yang pertama. Iklan yang pertama. Iklan yang kedua, tapi dalam package yang sama, kumpulkan sebanyak mungkin testimoni kita. Testimoni. Okey, clear. Maksudnya testimoni mungkin Tuan Naim pergi jumpa klien ke apa kan. Okey, clear ya. Okey, selebihnya dekat bab setting je lah. So kalau gambar tu dia boleh masuk tak dalam ni, guna lead generation ke atau guna traffic kan? Confirm kita pakai lead generation sebab kita nak dapatkan database. Cumanya syarat dia adalah bila Tuan Naim screenshot WhatsApp tu, okey, bila Tuan Naim screenshot WhatsApp tu, pastikan crop terlebih dahulu. Jangan bagi ada nampak logo WhatsApp tu. Kalau ada nampak logo WhatsApp tu, confirm iklan tak approve. Sebab logo WhatsApp tu, WhatsApp kan under Facebook. Jadi kita tak boleh menggunakan Facebook punya mana-mana anak syarikat dia tak boleh guna. Okey, clear ya. Okey, itu yang pertama lah untuk package yang biasa. Jadi dalam package yang biasa ni kena buat dua iklan lah. Okey, yang pertama suasana hospital. Maksudnya bilik macam mana, semua benda tu kena bagi tahu. Sebab setengah orang dia tak baca sangat pun. Dia lebih tengok kepada gambar kita. Sebab tu gambar tu nanti dalam iklan kita kalau nak buat gambar boleh buat skipping lah. Jadi kita kena convert daripada gambar tu kepada video. Buat video slideshow pun tak apa, tak ada masalah. Buat video slideshow pun okey. Okey, clear. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua tadi macam saya kata, kumpul sebanyak mungkin testimoni. Kalau kata ada 10 ke 15 keping testimoni, kumpul ya, tak ada masalah. Screenshot, kemudian crop, jangan bagi nampak WhatsApp tu. Okey, so selebihnya dekat bahagian setting lah. Okey, jadi ini package yang biasa. Untuk package yang mahal sikit ni, okey, untuk package yang mahal sikit pun buat benda yang sama juga.
Okey. Maksudnya ada gambar testimoni, ada gambar hospital, asingkan. Cumanya nanti saya akan buatlah video untuk Tuan Naim. Macam mana nak settingkan kepada orang yang biasa, macam mana nak setting iklan kita supaya keluar kepada orang yang ada duit. Okey. Cumanya saya tak berapa saja kalau kata nak fokus kepada orang yang ada duit ni, sebab biasa orang yang ada duit ni maksudnya orang kaya ni, depa mungkin dah ada tribe kenalan depa sendiri. Tapi fokus kepada orang yang biasa ni. Okey, clear Okey, kemudian untuk di segi nak apa? Lagi satu yang Tuan Naim nak produk dengan apa? Rekrut. Okey. So untuk rekrut, kalau kata untuk rekrut, pertama sekali Tuan Naim kena kumpulkan semua sekali, taklah semua, maksudnya sebanyak mungkin aktiviti yang pernah dibuat oleh agensi Tuan Naim. Maksudnya sebelum ni buat apa, kumpullah kejayaan anak didik Tuan Naim sendiri. Okey kan, biasanya Prudential kan kalau berjaya boleh hantar pergi sampai naik cruise apa semua kan. So kumpulkan benda tu. Okey. Kalau macam dulu apa yang dibuat oleh saya dengan Prudential juga, tapi untuk Khalifah Group ni di KL lah. Kalau Tuan Naim mungkin kenal kot. Baim. Kalau Tuan Naim kenal lah. Okey. So apa yang dibuat oleh saya dengan depa dulu, sebulan kita achieve lebih kurang 3,000 database untuk rekrut sahaja. Maksudnya tetapi 3,000 tu bukan seorang leader. 3,000 tu dia ada 11 orang leader kalau tak silap saya. Okey. Maksudnya 11 orang leader ni, okey, hanya fokus satu page je. Fokus hanya satu page sahaja. Okey, jadi iklan dia nanti dia punya flow dia jadi macam ni untuk rekrut. Okey. Bila kita buat iklan nanti dia akan masuk kepada lead generation. Okey, ini pengalaman saya masa buat dengan Tuan Baim dulu. Yang pertama adalah di antara 11 orang leader ni kena decide lah. Leader ni nak ambil kawasan mana. Contohlah ada 11 orang leader, so mereka bahagi sendirilah. Siapa nak utara, siapa nak, mereka sendiri yang bahagikan lokasi itu masing-masing. Okey, jadi bila kita buat iklan, satu hari kita boleh dapat lebih kurang dalam 100 database. Maksudnya 100 database yang berminat untuk menjadi ejen lah. Untuk menjadi ejen. Okey, so sebenarnya daripada 3,000 orang dalam masa tempoh sebulan tu, 3,000 orang yang berminat untuk menjadi ejen, last kali convert saya rasa lebih kurang dalam 200 orang ni kot. Dia tak ramai dalam 150 orang ke 200 orang kan. Maksudnya yang ni yang ambil exam semua, sebab dulu kan dia ada exam apa semua kan. Maksudnya sampai di peringkat yang terakhir. Okey, sampai di peringkat yang terakhir, last kali lebih kurang dalam 150 ke 200 orang sahaja. Yang lulus lah, maksudnya yang lulus. Okey, so teknik ni kita hanya pakai teknik lead generation sahaja. Maksudnya bila Tuan Naim buat iklan tu nanti, semua database akan dikumpulkan dalam Excel. So Tuan Naim sendiri yang kena bahagikan kepada leader-leader lah. Kalau nak buat dengan leader-leader. Tapi kalau Tuan Naim nak buat seorang, monitor lah seorang-seorang. Okey, clear, faham Itu yang 3,000 tu, 3,000 database tu dia dapat dalam masa sebulan, berapa dia punya dia spend duit kat situ? 5,000 sebulan. 5,000. So dia spend RM5,000 sebab yang tu kami yang buat dekat dia bang. Maksudnya saya yang tolong setting apa semualah. Just kita kumpul last kali, kita bagi database tu hari-hari dekat leader. Maksudnya saya bagi dekat Tuan Baim tu, kita bagi hari-hari. So siap sorting lah. Maksudnya daripada nombor 1, nombor 10 kita dah filter dah siap-siap. Cuma kesan dia apabila kita buat macam tu, tiba-tiba Tuan Naim adalah orang yang keempat, kan ikut turutan. Tuan Naim orang yang keempat. Tuan Naim base dekat Johor, tiba-tiba dapat orang yang berminat untuk menjadi ejen tu duduk di Kedah. Yang tu yang menjadi sedikit masalah. Yang tu dia kata dia terpaksa wakafkan dekat leader-leader yang ada di Kedah. Okey, faham. Itu je lah masalah yang berlaku. Tapi benda tu boleh buat ke tak? Memang boleh buat. Sebab pengalaman kami buat hampir 3 bulan. Lepas tu tinggal, lepas tu ajak dia punya team.
So kita training dia punya team, hampa run sendiri ya. Sebab benda ni tak susah. Yang susah adalah nak convert daripada database tu menjadi sampailah dia jadi betul-betul agent. Itu je lah proses yang agak susah. Untuk dapat tu tak susah pun. Yalah betul. Okey, satu lagi. Ya. Boleh tak kalau kita orang ni cuma nak area Johor saja? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau kata nak area Johor sahaja untuk rekrut ataupun untuk produk? Rekrut. Untuk rekrut boleh untuk Johor sahaja. Cumanya kesannya dia tak seramai kalau kita tembak satu Malaysia lah. Sebab Johor kan, sebab dia nak fokus di situ sahaja boleh ataupun tidak boleh. Cumanya dia tak ramai lah. Mungkin sebulan boleh dapat dalam 1,000 macam tu je lah. Daripada 1,000 last kali convert mungkin boleh dapat dalam 50 orang ke 100 orang je lah. Maksudnya dia tak ramai lah. Dia tak ramai sebab kita hanya fokus di situ. Tapi potential rate untuk convert dia jadi tinggi lah. Sebab kita fokus di situ sahaja. Okey, kalau yang tu Tuan Farhan boleh bagi kepada kami apa ni dia punya setting dia punya boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau boleh ada yang by PDF ke ataupun by video pendek ke supaya senanglah untuk saya nak tengok ulang kali. Kadang-kadang kalau belajar sekali ni bila dah tak buat 2-3 hari ataupun seminggu 2 minggu dah lupa. Confirm lupa kan? Lupa. Okey, kali macam ni. Yang pertama, sekarang ni saya nak tahu apa masalah Tuan Naim. Okey, sekarang ni macam ni. Yang pertama saya akan buat setting untuk Tuan Naim. Saya akan record satu video pendek lebih kurang 10 minit ke 15 minit. Okay. So, yang ni adalah untuk buat target dia kepada jual produk terlebih dahulu. Okey. Yang kedua saya akan record video dekat Tuan Naim lebih kurang 15 minit ke 30 minit satu video tu untuk buat rekrut sahaja. Okay, jadi video tu Tuan Naim bagi lah dekat agent Tuan Naim, bawah-bawah Tuan Naim kan. Ada buat sama-sama, tak ada masalah. Di setting tu yang kita kadang-kadang bila kita itu belajar tapi bila balik rumah seminggu 2 minggu baru nak start buat balik, benda tu dah lupa lah. Kena pula sekarang ni kena pula algoritma sekarang ni banyak berubah banyak. Yang kita belajar hari tu sebenarnya dia tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai betul. Sebab dia dah berubah. Dia start berubah adalah pada bulan 9. Bulan 9 100% totally change terus. Ya ke? Dia memang tak ada masuk ah. Patut tak ada masuk dia punya reach tu. Sebab dia berubah. Dia berubah. Totally berubah semua. Apa yang berubah tu Tuan? Dia interface. Yang pertama dia akan ubah interface. Okay. Yang kedua dia bahagian customer avatar dalam bahagian setting tu dia berubah disebabkan oleh nak election dekat US. Sebab tu kalau kata nak cantik run iklan ni selepas election. Election kalau tak silap saya hari Jumaat ni kot. Okey. Sebab dia ada lah efek kadang-kadang saya pun tak berapa pasti sangat kesan dia tu dekat mana. Tetapi sekarang ni memang FB kalau nak cantik buatlah selepas election. Sebab banyak benda lah yang Mark Zuckerberg dia tengah buang sekarang ni sebab US dah isu. Sebab kita boleh ambil database kita punya pengguna-pengguna FB. Jadi sekarang ni benda tu FB sebenarnya baru je kena saman baru ni. Sebab kita boleh collect database sedangkan database sebenarnya kita tak boleh ambil. Sebab tu dalam iklan lead generation dia akan keluarkan satu kolom nanti. Dia akan tanya kenapa kita nak database pelanggan. So yang tu kita kena verify kenapa kita nak database tu. Ya ke? Dia bermula pada bulan 9. Memang bulan 9 kami sendiri pun tak run iklan bulan 9. Sekali pun tak run iklan. So bulan 10 ni lah barulah duk mencari rentak kat mana nak kena adjust, kat mana nak kena adjust. Sebab benda tu berlaku tapi insyaAllah iklan ni tak ada masalah selepas election ni insyaAllah dia clear lah benda tu. So sekarang ni untuk lead generation tu memang setting pun dah berubah lah. Dia setting dia lebih kurang sama. Interface tu berubah. Interface. Tapi kalau kata
tiba-tiba baru buka nak tengok memang pening lah. Saya awal-awal pun pening juga nak tengok. Sebab interface tu kedudukan dia tak sama. Jadi kita pun tak tahu macam mana nak setting balik semua ni. Dia boleh buat tetapi dia kedudukan tu je yang berbeza. Interface banyak berubah. Okey. Okey. Macam kami, yang kami minta lah Tuan Farhan kalau boleh bantu adalah dari segi video dan juga at least kalau ada di dokumen by words ke ataupun by PDF pun dah cukup baik lah untuk kami. At least ada reference yang kita boleh rujuk balik, tengok balik kalau kita terlupa. Boleh tak ada masalah. Saya better saya hantar pakai video lah, lebih mudah. Video so lagi baik. Okey, yang kedua, macam kami sekarang ni kita ada produk baru. Okey. Produknya adalah berkaitan dengan investment pelaburan. Okey, so memang kalau kita compare dengan ASB, compare dengan tabung haji yang tempat orang Melayu kita selalu simpan, memang jauh bezanya lah baiknya. Sebab apa? Sebab kelebihan yang pertamanya adalah dekat kita punya aspirasi plan ni adalah simpanan yang kita buat tu bukan sahaja dia boleh dapat return yang tinggi, tapi juga dia boleh dapat dari segi cash payout yang guaranteed, yang confirm dapat, dan semua tu simpanan tersebut dia akan jatuh dalam konsep ataupun kaedah hibah. Maksudnya simpanan tu memang dah terkeluar daripada pengurusan harta pusaka. So dia combine investment dengan hibah. So banyak ada investment dekat luar sana yang mana tak ada konsep hibah. Masih lagi jatuh dalam pengurusan harta pusaka. So bila meninggal dunia saja, simpanan dia dekat tabung haji, dekat ASB, dekat tempat lain tu semua akan freeze. Tapi dengan simpanan dan pelaburan yang kita buat dekat aspirasi ni, simpanan tu sebut mudah untuk dicairkan. Tu kelebihan yang besar lah. That's why benda ni pada saya satu produk yang sangat baik untuk kita nak masukkan dalam periklanan digital ni lah. Supaya kita boleh dapat orang kata pergi lebih besar dia punya network ataupun rangkaian dia tu. So ada tak idea yang mungkin Tuan Farhan boleh bagi, adakah dari segi setting, nak guna traffic ke, nak guna lead generation ke atau macam mana? Bila kita sebut berkaitan dengan investment ni, benda pertama yang orang akan faham, bila dia labur duit, bila dia labur dia untung lah, itu kalau kata yang orang faham lah, dia labur dia untung. Tiba-tiba the latest benda yang Prudential buat, dia ubah kepada hibah, betul? Betul. Dia macam ni. Kalau kata untuk game macam ni, untuk dapatkan database tu, kita boleh bantulah dari segi setting apa semua tu kita faham lah. Maksudnya kita taklah perlu ambil orang yang terlalu kaya ataupun orang yang biasa. Kita ambil orang biasa-biasa sahaja. Cumanya dari segi explanation, bila kita dah ada database tu, sebab game dia, kita hanya fokus kepada investment sahaja. So game dia dekat sini, bila dah dapat database tu, untuk explain daripada investment ubah kepada hibah, yang tu Tuan Naim kena explain sendirilah. Sebab bila kita nak cerita dalam copywriting ataupun kita cerita dalam video sekalipun, orang masih belum boleh tangkap benda tu. Sebab benda ni benda baru. Melainkan kalau kata dah dapat database tu, kemudian Tuan Naim nak explain dia secara menyeluruh, kata kalau kata dah ada invest ni, keuntungan ni kita ubah kepada hibah apa semua tu lah. Kesan-kesan dia apa semua, yang tu kena explain secara manual. Cuma untuk dapatkan database, untuk orang yang berminat dalam investment tu kita boleh buat. Tapi kena ingat, keyword dia dekat sini, orang akan fokus, aku invest last kali bila sampai satu tahap, setahun, 2 tahun, aku dapat untung. Itu je. Cuma explanation lebih detail tu kena dibuat secara manual lah. Yalah, betul lah. Memang kalau boleh kita pun memang kalau boleh benda tu tak boleh lah close on the spot dalam online. Jadi apa yang kami nak, at least kita dapat database and then kita dapat buat perjumpaan, appointment untuk kita jumpa dan explain. Tapi melalui
untuk prospectingnya melalui internet lah, melalui Facebook. So scam sekarang ni di segi FB kita boleh kumpulkan database, cuma benda ni saya pun tak pernah buat. Kita tak pernah buat, tetapi nak try buat tu boleh je try kan. Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi tak apalah, anggaplah ini sebagai satu benda baru. Okey. Cumanya game dia sekarang ni nak kumpulkan database tu sahaja. Boleh buat ataupun tidak, kita guna cuba dulu lah. Okey, so apa agak-agak yang paling sesuai? Lead generation juga tu? Dia kalau kata untuk kumpul database ni paling cantik adalah lead generation, sebab dalam lead generation ni kita boleh letak apa database yang kita nak. Contohnya selain daripada nama dia, dia punya gender dia, nombor telefon, email dengan tempat tinggal, mungkin Tuan M boleh letak kat situ. Berapa gaji dia. Pekerjaan pun cukup kan. Letak pekerjaan ke kat situ kan. So kita boleh tahu, kalau orang ni kerja, contohlah, dia kerja, dia kerja cleaner. Jadi tak sesuai lah kita nak follow up contohnya. So kita tak payahlah follow up ya. Tiba-tiba kita tengok, dia ni business owner. Ni boleh ni kita nak follow up ni. Jadi dekat situ kita dah boleh filter di peringkat awal. Cuma orang akan faham ini adalah investment lah. Dia bagi satu amount, bila sampai satu masa dia nak dapat duit dia. Cuma duit tu di-convert kepada hibah. Yang tu Tuan Naim kena explain lah. Faham nak tanya sikit Okey, kalau kita ni ramai ejen baru. So ejen yang baru ni daripada segi kewangan dia ni agak kurang sikit lah. So boleh cerita awak berapa suggestion Tuan Fahan minima lah untuk dia orang invest ni? Minima invest per day dan ada hasil lah. Boleh dapat hasil. Okey, dia macam ni. Bila ini benda yang saya hadapi masa saya buat dengan Prudential dengan Tuan Baim hari itulah. Okey, bila game dia bila ramai dan dia ada problem financial sikit, contoh dia boleh spend satu hari RM30 saja. Contoh itu paling tinggi tu. Okey, kalau kata 30 hari bermaksud 1000, itu cost marketing paling tinggi yang dia boleh buat. Game dia sekarang ni jangan buat sorang-sorang. Jangan buat sorang. Maksudnya jangan buat sorang-sorang ni, jangan satu page tu dia sorang sahaja. Jangan. Kalau boleh satu page tu hampa kumpul ialah 10 orang. Okey. Apa minima tu sebenarnya untuk kualiti? Dia macam ni. Bila seorang-seorang ni baru nak buat cost marketing pun tak banyak, baru nak buat posting, iklan kita automatik confirm lambat bergerak dan page tu lambat matang. Lambat matang maksudnya ialah tiba-tiba buat terus nak buat iklan. Itu bahayalah. Sebab tu apa yang saya buat dengan Tuan Baim hari itu, dia pecah kepada dua lah. Yang pertama, leader nak rekrut dan mana-mana ejen dia yang nak dapatkan sale buat di page yang sama tetapi iklan yang berbeza. Kemudian dia filter lah benda tu. Contohlah kita ambil 10 orang ejen yang kata okey Tuan Baim kumpul, contoh Tuan Naim kumpul 10 orang untuk buat untuk run marketing contohnya. Okey, so kumpul satu hari RM30. Kalau 10 orang bermaksud RM300. RM300 cost marketing kau power lah. Okey, so daripada RM300 tu kita target lah. Okey, satu lead ni jatuh lebih kurang dalam RM2. So satu hari kita lebih kurang 60 database. Bahagi dengan 10 orang bermaksud satu hari dia dapat 6 lead kat situ. Okey, so bila dapat satu hari 6 lead ke 10 lead macam tu, jadi page tu automatik akan cepat matang. Sebab dia boleh spend satu hari 300. FB suka orang spend macam ni. Sebab tu kalau boleh, kalau untuk yang baru-baru ni maksudnya dia pun kewangan okey, satu hari dia boleh spend paling tinggi RM15. Boleh, tak ada masalah, tapi jangan buat sorang-sorang. Kumpul 10 orang ke 5 orang ke, buat dalam satu page sahaja. Buat iklan lead generation ataupun iklan traffic, sebab iklan traffic dia boleh rotation number. Contohlah customer A bila dia klik sahaja link dia akan pergi dekat agent A. Customer B bila klik sahaja link dia akan pergi dekat agent B pula. Itu traffic ke? Tu traffic. Itu kena guna apps satu kan? Semua guna ads yang tu. Tetapi kena ingat jangan buat sorang-sorang. Kalau buat sorang-sorang confirm iklan lambat bergerak, iklan boleh jadi mahal. Sebab dia buat sorang-sorang dan dia pun baru nak set up page apa semua.
Jadi dia lambat benda tu. Jadi apa yang saya buat dulu dengan Tuan Baim, memang dalam satu page tu kita asingkan dua lah. Yang pertama fokus kepada leader nak rekrut ejen-ejen baru. Yang kedua kita fokus kepada ejen yang nak buat jualan produk. Okey. Dia tak banyak lah apa yang saya dapat tahu daripada Tuan Baim lah. Dia kata untuk jualan produk, seorang tu sebulan dapatlah 5 orang yang close, 6 orang yang close. Kos marketing dalam RM300, RM400. Dari segi tu saya tak tahu lah, dari segi commission tu saya tak tahu lah. Tapi dia kata benda tu ada, setiap hari orang PM masuk, dia kata seminggu dapatlah close 2 orang, 3 orang macam tu. Tapi setiap hari ada PM masuk, tak ada lah hari-hari close. Biasalah hari ni PM, esok baru nak close, lusa tulat baru nak close. Tetapi hari-hari ada orang PM, cuma jangan buat seorang-seorang. Sebab yang tak ada sale tu yang jadi stuck lah semua. Iklan tak bergerak, spend dah banyak juga. Okey. Semua jangan buat seorang-seorang. Game dia kat sini jangan buat seorang-seorang. Kecuali dia ada satu bajet yang besar, tak ada masalah. Tapi kalau bajet satu hari RM15, RM30, buatlah ramai-ramai. Kumpul je lah 10 orang ke 5 orang kan buat sama-sama. Sebab nombor WhatsApp tu, link tu boleh rotation. Itu yang pertama. Kalau buat lead generation, kita kan ada isi database. So bahagilah. Bahagi sendiri lah. Bahagi sendiri ya. Kalau kata satu hari tu ada 60 database, seorang ambil 6, hampa bahagi ya sendiri. Dia tak ada masalah. Tiba-tiba ejen kita tu ada seorang duduk di KL, ada seorang duduk di Kedah apa semua, tak ada masalah. Kita buatlah setting lokasi mengikut kepada ejen tu masing-masing. Ada Cik Tuan Farhana ya. Pengguna ni dia lebih suka isi lead generation atau klik link WhatsApp? Sebab bila kita isi data macam lambat, tapi kalau kita klik link WhatsApp dia terus pergi. Mungkin kita bagi ayat pendek kan. PM harga tu dah akan dapat detail, dapat direct PM. Tapi kalau lead generation macam saya sendiri kalau iklan S ni nak isi data tu kita macam risau. Macam mana tu? Dia macam ni. Kalau kata yang direct PM kita, di segi potential rate untuk convert kepada customer, sebenarnya lead generation lagi power. Sebab dia kena buat dua kerja. Yang pertama dia kena isi. Yang kedua kita boleh letak link WhatsApp tau dekat dalam borang kita. Bermaksud kalau dia isi, dia juga klik link WhatsApp, bermaksud dia betul-betul berminat dengan kita. Di segi quality tu lah. Dari segi orang kata dia rajin ke mahal, yang tu kita tak boleh nak kontrol lah. Dari segi cepat atau lambat yang tu kita tak boleh kontrol. Cuma kalau saya lebih suka lead generation lah. Sebab iklan dia tu lebih berkualiti berbanding dengan iklan trafik sebenarnya. Iklan trafik ni kadang-kadang orang klik je. Klik lepas tu PM, lepas tu biar tinggal macam tu. Sebab tu saya lebih suka guna lead generation. Sebab yang pertama, kalau dia tak WhatsApp kita sekalipun, kita dah dapat database dia. Sebab dia dah submit. Tapi kalau dia juga klik link WhatsApp, sebab kita boleh buat link WhatsApp dalam button, dalam borang lead generation. Kalau dia klik sahaja, yang ni memang betul-betul potential customer lah. Okey, Tuan Farhan, lead generation dengan trafik mana yang lebih murah? Dia macam ni. Nak murah dari segi leads ataupun nak mudah dari segi convert rate? Convert rate lah kalau boleh. Lead generation. Kalau nak iklan betul-betul murah, trafik lah. Memang murah trafik, tapi convert tu yang susah. Tapi kalau lead generation, iklannya sedikit mahal. Kalau tanya saya, mahal sikit lah. Tetapi lebih mudah convert sebab dia kena buat dua benda. Yang pertama dia kena isi form, yang kedua dia kena klik pula link button kat kita. Once dia klik, kita akan dapat nombor dia lah, dia PM kita secara personal. Yang tu lagi kuat lah sebenarnya. So kalau kata untuk macam mana-mana produk insurans ataupun Kowei ke, Kuku ke, jual rumah ke, memang saya lebih suka pakai lead generation lah. Yang pertama kita akan dapat database, yang kedua dia punya convert rate dia tu lebih mudah berbanding dengan iklan trafik. Iklan trafik ni kalau jual barang-barang produk sesuai lah. Jual tudung ke, jual baju ke apa sesuai lah. Farhan, boleh tak kalau satu lagi saya minta kalau Tuan Farhan buat juga satu video untuk yang trafiknya? Boleh, tak ada masalah. Dan juga satu lagi yang lead generation tu macam mana nak tengok dekat Excel tu?
Oh, nak tengok kat mana? Lepas-lepas orang isi tu, dia ada dalam page kita. Tak apa, nanti saya akan tunjuk lah. Saya akan record video dekat Tuan Naim. Dia boleh download sebenarnya Excel tu. Oh, boleh download. Dia simpan dalam Facebook lah. Dia simpan dalam page kita. Oh, dalam page kita. Sebab tu bila kita buat, sebab tu bila simpan dalam page ni, dia boleh download dalam dua bentuk lah. Yang pertama dalam bentuk CSV, common separate value, ataupun dalam Excel. Kalau kita mudah Excel lah sebab kita dah terbiasa dengan Excel. Oh, betul-betul. So kita kat situ dia akan keluar semua database, apa yang kita minta dekat dia akan keluar semua dekat situ. So daripada situ lah kita filter. Sebab tu juga kalau kata contohlah kita jual medical card. So di situ pun kita dah boleh filter sebenarnya annual income dia berapa semua kita dah boleh filter siap-siap. So bila kita tengok kat situ kan, sebulan rupanya gaji dia contohlah 10,000. Bermaksud kalau annual income dia lebih kurang 120,000. Janganlah kita jual medical card yang harga 120, jual lah medical card yang harga dia RM200. Betul. So daripada situ kita dah filter sebenarnya. Okey, Tuan Fan, apa ni apa tadi nak tanya? Lupa. Ya. Lupa. Okey. Ya. Kan tadi kita nak kongsi kan. Bukannya seorang saja yang buat satu page. Maksudnya satu page tu mungkin ada 5 orang ke 10 orang ke. Tapi page tu nama yang paling sesuai nama apa? Sebab tu ramai orang kan. Okey. Kalau kata yang dibuat di masa saya buat dengan Tuan BM itu, memang kita letak nama agensi dia tu. Okey, contohlah, kita letak ni untuk permulaan sahaja. Bila dia dah ada bajet, esok apa semua buat sendirilah. Dan ni untuk permulaan saja sementara dia nak ada bajet. Okey, jadi kalau macam hari itu masa kita buat dengan Tuan Baim, memang kita letak nama dia Khalifah Group lah. Memang itu nama dia untuk permulaan, siapa-siapa yang nak buat iklan buat di page dia. Bermaksud satu grup ada 10 orang, tim A ada 10 orang. So depa kumpul-kumpul, seorang 15, seorang RM30 satu hari. So ada 10 orang satu hari 300. So buat iklan khas untuk dia. Tiba-tiba ada tim B pula. Ini yang geng-geng baru lah. Ada bajet RM15. So buat iklan untuk dia saja. 10 orang ni satu hari RM150. So untuk dia pula. Tapi dekat page yang satu tu saja. Iklan dia berbeza-beza. Ya, iklan berbeza-beza, link semua berbeza lah. Untuk permulaan. Game dia adalah untuk permulaan. Tapi bila daripada sampai satu tahap boleh spend satu hari 100, satu hari sampai RM50, satu hari sampai 200, yang tu buat page masing-masing lah. Game dia untuk permulaan ni sahaja. Sementara, yalah kadang-kadang biasalah ejen-ejen baru ni dia nak ambil semangat dulu. Ni tiba-tiba buat FBX, spend satu hari 5-3, tak dapat apa. Lama-lama mental dia down juga. Yalah. Sebab tu untuk permulaan, saya suggest apa yang kami buat dulu memang kita kumpul dalam satu page sahaja. Kita buat tu hampir 3 bulan juga kita kumpul. Selepas 3 bulan dah okey, barulah kami pergi bagi training dekat mereka punya team lah. Ada masa tu lebih kurang dalam 50 ke 60 orang. So masa tu masing-masing buat page masing-masing lah. Sebab dah ada duit. So seorang dapat seminggu dapat 3 orang. So kita kata maintain selama 3 bulan. So sebulan dapat dalam 12 orang. So kalau kata 3 bulan bolehlah dapat dalam 20 orang macam tu. So bila dah ada 20 orang ni barulah mereka buat page mereka sendiri. Dia game awal-awal ni nak bagi semangat dia dekat ejen-ejen baru ni. So RM100 paling minimal lah. Maksudnya apa dia? RM100 sehari tu paling minimal lah. Untuk satu iklan ke apa? Satu iklan. Dia nak kata minimal RM100 pun tak juga. Sebab benda ni, FB ni kalau kata kita letak tinggi sangat bajet pun kita tak bagus juga makan duit kita cepat. Cuma kenapa kita fokus satu page sahaja? Sebab kita nak page tu aktif. Dia macam HQ lah. Page tu macam HQ kita. So kadang-kadang ejen ni dia kata, saya malas buat page baru. Letih nak buat page baru. Saya tumpang page HQ boleh tak? So tumpang page HQ dia bayar lah. Ni untuk macam Tuan Farhan setting itu untuk Khalifah Group satu hari berapa ratus? Dia kalau kata untuk
untuk dapatkan rekrut ni, kalau tak silap saya satu hari 100 ke 200 setengah. Satu hari 100 ke 200. Lebih kurang lah. Satu hari 100 ke 200. Dia punya tempoh tu buat seminggu ke ataupun sebulan terus? Kita buat hari-hari. Hari-hari? Hari-hari. Kalau untuk rekrut ni, satu hari tu 100 tu tak lari lah. Satu hari 100 database tu tak lari. Okay. Cumanya letih dekat leader lah, nak kena call, nak kena WhatsApp. Yang tu je lah saya nampak kekurangan biasanya. Kenapa benda tu bagi saya, kalau tanya saya, success rate dalam 60% ni hari tu. Disebabkan oleh leader-leader ni. Biasalah leader-leader orang lama. Mereka tak mahu benda-benda macam tu. Mereka nak buka booth di tepi bank, buka booth depan dalam Giant. Mereka tak nak, mereka letih. Mereka kata, mereka call ni letih. Tapi geng-geng group yang buat dengan Tuan BM, geng-geng muda, umur dah 30, ada geng leader yang baru umur 30 lebih. Mereka ni agresif lah. Tapi hak umur 50 kan, tak apalah, bagilah database ni dekat leader-leader lain. Betul. Sebab dia letih kot nak call. Saya tak tahulah yang tu lah. Cuma di segi part nak kumpul database ni, insyaAllah benda tu tak ada masalah lah. Ada apa lagi nak tanya pun? Kau ada apa-apa nak tanya setakat sekarang ni yang saya buat video je lah. Saya buat video pendek untuk iklan trafik. Tapi ingat, kalau kata untuk rekrut, kita tak buat iklan trafik tau. Untuk rekrut memang lead generation sahaja. Okey, boleh. Tapi kalau iklan produk, kita akan buat dua lah, untuk rekrut dan juga untuk yang pertama untuk untuk trafik, kita hanya buat untuk jualan produk sahaja. Lead generation pun kita akan tunjuk macam mana untuk jualan produk sahaja. Okey, boleh. Sebab saya pernah nampak ada satu iklan dekat Facebook, AIA. Okay. Saya tak tahu agensi mana. Tapi menampak menarik lah. Dia punya orang komen tu ada lebih kurang dekat 2,000. So dia punya buat tu lead generation lah, saya tengok. Okey. Tapi dekat satu gambar tu ada tulis ayat yang berbeza-beza. Boleh, tak ada masalah. Macam mana dia setting tu? Sebenarnya dia masukkan 4 keping gambar. 4 keping gambar, betul? So dia pecahkan satu keping gambar tu, dia pecah kepada, sebenarnya dia nampak macam 4 keping kan, dia nampak petak cantik kan. Sebenarnya tu 4 keping gambar. 4 keping gambar, lepas tu dia boleh macam tulisan tu sambung-sambung kan. Dia bukan sambung-sambung, dia dia melintang. Dia melintang, lepas tu dia boleh slide ke kiri. Jadi benda tu, setiap gambar tu boleh tekan. Bila dia tekan tu, dia akan pergi kepada borang tu lah yang kita kena isi tu. Tapi borang tu sama. Faham. Maksudnya dia guna teknik katalog. Katalog ni dia buat sebenarnya tu teknik macam nak jual baju. Jual baju, jual tudung. Cuma dia convert link dia tu, dia convert kepada lead generation tu je. Betul. Kalau kata jual baju, dalam link button tu, bila klik dia pergi dekat website ataupun pergi dekat WhatsApp lah. Itu je, nama dia katalog. Tapi teknik tapi nama campaign tu tetap lead generation lah. Dia tak semestinya lead generation, traffic pun boleh buat juga. Cuma dalam setting kita tu nama dia katalog. Itu je beza dia. Yang katalog tu nak buat kat mana? Dia dalam dia upload gambar dekat bahagian last sekali. Nama dia katalog. Nama dia katalog. Itu je, tak ada apa-apa. Yang tu semua campaign boleh buat kecuali post engagement tak boleh. Post engagement sahaja tak boleh. Yang lain semua boleh. So masa selepas kita setting audience apa semua, dia akan pergi ke ads. Dekat ads tu kan ada boleh masuk gambar, boleh masuk single, multiple. So kita kena pilih multiple picture lah. Ya, lepas tu masuk katalog. Dekat situ ada pilihan katalog, masuk katalog. Okey. Sebab di situ kan biasanya kita boleh masuk gambar, video ke apa kan. So dia pilih katalog, itu je beza dia. Tapi campaign tu tetap campaign lead generation. Tapi kalau nak pakai campaign traffic pun boleh, tak ada masalah. Cuma last kali tu biasa orang bubuh gambar dengan video, tapi dia bubuh katalog, itu je beza dia. Sebab saya nampak dia punya katalog tu jadi macam iklan tu jadi kemas. Dan juga bila orang tengok tu menarik. Sebab apa? Dia boleh tengok berbeza-beza. gambar, boleh tengok gambar macam berpilihan.
Faham? Faham? Nama dia katalog. Yang tu simple lah. Yang tu just buat pilihan katalog. Cuma kalau di segi, kalau tanya saya lah, saya lebih suka iklan berbentuk testimoni. Oh, testimoni. Testimoni macam kita lah kalau nak beli barang dekat Shopee. First kali kita akan search barang. Yang kedua, confirm kita akan baca review. Review tu, betul? Itulah testimoni. Kalau tengok review pun 1 star, 2 star, kita pun tak mau beli kan. So benda yang sama sebenarnya yang kita kena buat. Sebab tu saya kata kumpul sebanyak mungkin testimoni. Once kita dah ada testimoni yang banyak, senang kita buat kerja. Sebab ejen ni biasanya customer ni dia nak cari ejen yang betul-betul boleh tolong dia tu je. Sebab tu kalau boleh dapatkan testimoni yang banyak, testimoni inilah yang menaikkan confidence orang ataupun kepercayaan orang dekat kita. Testimoni tu nak masukkan dalam gambar, boleh video ke? Tak boleh, dia kena video. convert kepada video. Buat video lah. Okay. Sebab sekarang ni pula gambar dia tak ada masalah dah. Dulu kita ada masalah yang 20% tulisan tu. Sekarang semua dah boleh lah. Sekarang ni nak buat poster pun tak apa. Maknanya tak perlu nak buat check kat FB lagi. Tak payah, tak payah. Dia dah reduce lah 20% tu. Nak buat gambar poster pun tak apa. Itu benda-benda yang baru lah tu. Jadi nak cantik, convert lah kepada video sebenarnya. Susun cantik-cantik. Testimoni tu bagi cantik-cantik. Lepas tu susun kepada video. Buatlah video slide besok lah. Okey. Saya pun pakai Vivo Video lah. Masukkan gambar-gambar tu. Okay, Taufan. Tanya. Page ni kita perlu ke ramai orang like? Supaya bila kita buat mungkin iklan, dia akan nampak. Ataupun dia lebih guna ads dah cukup. Okey, dia ada dua pendapat dekat sini lah. Kalau tanya saya, untuk di peringkat awal tak perlu pun. Sebab like banyak ni sebenarnya dia tak mendatangkan apa-apa. Kalau dulu dia tak dapat iklan lah? Dia like je lah, dia tak dapat apa. Maknanya kalau kita post baru, dia tak nampak? Dia macam ni. Dia konsep dia macam ni. Dia ada, macam saya kata, dia ada dua lah. Yang pertama, kalau tanya saya, untuk di peringkat awal ni, like page tu tak penting. Untuk di peringkat awal ni. Sebab like page tak mendatangkan duit. Sebab kita buat ini kok walaupun kita perlukan duit untuk kita nak buat run iklan seterusnya. Tapi like page ni sebenarnya dia tak mendatangkan duit. Tapi like page ni bila untuk sustain dalam industri dia kena banyak. Sebab like ni dia mendatangkan kepercayaan orang. Bila orang buka page dia tengok, weh like banyak ni sampai 30,000. Dia ni bagus ni. Itu je sebenarnya. Tetapi untuk di peringkat awal kita bajet marketing pun ada sikit. Tiba-tiba terus nak buat like. Like ni kena ingat tak dapat database pun. Like ni sekadar dapat like page je lah. Boleh je lah tunjuk ke orang. Aku ada 2,000 like, aku ada 5,000 like. Boleh je lah tunjuk ke orang. Tapi tunjuk ke orang kita dapat apa? Kita tak dapat apa pun. Tapi untuk dia peringkat awal ni je lah. Cuma tapi bila kita dah ada satu bajet, contohlah nak spend satu hari RM50 untuk like marketing, spend je lah. Untuk sampai satu tahap. Tapi untuk di peringkat awal ni tak perlu pun. Tak perlu lah. Tetapi macam saya kata lah, kalau kata HQ dia ada satu bajet macam saya buat hari tu dengan Tuan Baim, HQ spend lah satu hari RM15. RM15 ni fokus untuk naikkan like page sahaja. Okey, so bila dah naikkan like page, tiba-tiba ada ejen yang baru masuk. Ejen yang baru masuk, dia nak buat page dia yang terus nak buat page baru, memang tak buat lah. Sebab yalah nak buat page baru, nak buat iklan yang baru ni, dia yalah duit spend kena banyak apa semua. Jadi dia pakai page HQ tu lah. Dan bila orang tengok page macam tu dengan like banyak, iklan dia pun cantik, jadi trust orang untuk convert dengan dia tu mudah. Convert daripada database tu kepada sale tu mudah. Sebab like dah banyak dalam page. Dan dia bukan pakai page dia pun, dia pakai page HQ. HQ ni macam jantung lah untuk ejen-ejen. Untuk mudahkan kerja ejen. Tapi benda ni boleh dibuat pada peringkat awal. Terutamanya macam ejen yang baru masuk lah. Bila ejen yang baru masuk ni macam saya kata lah. Yalah macam tadi Tuan Zefo pun bagi tahu kata duit pun tak banyak kan, bajet marketing tak banyak, takkan nak suruh dia buat terus yang baru, memang dia tak buat lah. So tumpang dulu lah page HQ tolong run iklan dekat dia. Macam saya punya page, page saya namanya Tim Naim Ahmad. Okay. Sebab saya tak guna agensi punya nama, sebab agensi punya nama ni ada ramai manager. Okay. Macam kami ni macam gabungan
87 manager menggunakan satu nama, Mukmin Group. Jadi kalau saya guna nama Mukmin Group, umpama macam saya komersialkan untuk Mukmin Group lah. Jadi saya guna nama saya sendiri. Saya di tim Naim Ahmad. So, let's say katakan untuk tim saya, saya suruh dia iklankan bawah page saya tu okey ke? Kalau Boleh, guna tak ada nama saya. masalah. Tak boleh, tak ada masalah. Sebab Tuan Naim letak kat situ tim Naim Ahmad, betul? So ada kataan tim kat depan tak apa. Maksudnya dia merangkumi semua orang yang ada dalam tu lah. Tiba-tiba orang di bawah Tuan Naim ada lebih kurang 30 orang yang first time nak buat iklan apa semua kan. Semua buat dekat page Tuan Naim dulu lah. Kalau tim Naim Ahmad tu lebih sesuai untuk rekrutmen lah. Dia tak semestinya. Kalau nama tu, dari segi nama dah. Dia dah tak ada masalah. Nama dia tak ada masalah. Tapi ada tak perkataan belakang prudential ke, ada tak? Tak ada. So sebaiknya kena ada. Sebab orang tak faham tim Naim Ahmad ni orang ingat tim bola ke apa ke? Scammer. Sebab saya ada yang mengajar dekat coach yang lain lah ataupun sifu yang lain lah, sifu Facebook yang lain. Ada yang kata page tu jangan letak nama Takaful, jangan letak nama company. Sebab dia kata nanti benda tu branding diri lah. Kita nak kena brandingkan diri kita sendiri. Itu yang saya tukar pula daripada Naim Ahmad Takaful, Naim Ahmad Prudential kepada tim Naim Ahmad tu. Okey. Dia macam ni. Kalau tanya saya lah. Kita sekarang ni contohlah kita ada Tuan Naim pernah makan burger, pernah makan McD. Pernah makan. Okey, makan McD. Bagi satu nama burger McD yang ada. Yang Tuan Naim tahu? McChicken. Okey, sekarang McD perkenalkan McChicken kan McD memperkenalkan McD? McD lah. Itu benda yang sama berlaku sekarang ni. Clear, faham? Faham. So, dia tak ada isu pun. Naknya kalau saya lebih suka letak tu Prudential ke apa. Kecuali lah Tuan Naim tiba-tiba lepas ni nak ubah daripada Prudential tiba-tiba nak jadi leader kepada AIA pula. Yang tu lain cerita lah. Tapi kalau memang hidup setia ni dengan Prudential tak ada masalah, letak je lah. Tim Naim Ahmad, lepas tu dash Prudential. So dia tahu ni adalah sebab yang keduanya sebab sekarang company pun ada keluar sirkular. Dia pun tak membenarkan kita page ke ataupun personal kita punya Facebook pun ada letak di belakangnya nama Prudential. Sebab yalah ada certain sebab agent ramai, dia tak boleh nak kontrol dari segi posting tu dibenarkan ke tidak. Sebab ada mungkin iklan yang dibuat oleh agent pun adalah iklan-iklan yang orang kata macam yelah ceritanya misleading lah. Macam ceritanya just nak nampakkan supaya orang tu datang dengar, tapi bila dengar je lain pula jalan cerita dia. Jadi bila letak nama Prudential, orang pun direct blame kepada Prudential lah. Okey, faham. So kalau macam tu, tapi dalam ayat iklan dia benarkan letak ataupun tidak? Dalam iklan boleh. Contoh dalam kita punya page kita punya wall kita, contoh saya Naim Ahmad Prudential. Yang tu dah tak dibenarkan sekarang. Tapi dalam ayat iklan? Ayat iklan tak ada masalah, boleh. So tak apa, proceed dalam ayat iklan je lah. So tak apa kalau kata memang tak dibenarkan oleh HQ, yang tu saya pun tak ada nak buat apa. Tapi kalau benda tu dia dah keluar sirkular sebab ada juga ejen dan juga manager yang dapat surat lah, surat untuk warning letter lah daripada pihak Prudential. So tak apa kalau macam tu tak payah sebab tapi kalau tanya saya lebih suka letak terus nama direct, lagi mudah. Cumanya kalau kata dah tak dibenarkan tak apa, kita next je lah, buat dalam ayat iklan je lah, fokus dalam ayat iklan je lah. Saya ada video, dalam gambar yang tu boleh. So tak apa, tak ada masalah. Cuma ayat iklan tu nanti saya pernah buat satu posting, bantu saya punya agent saya lah, tapi saya letak dekat personal saya je. So saya buat ayat iklan tu sebenarnya untuk saya je, cerita dekat orang kebaikan medical card ni. Ramai yang PM, dia kata hampir 80 orang PM, yang tu satu kos marketing pun tak keluar.
Ayat tu nanti saya akan bagi. Just ubah gambar ya. Saya hanya letak gambar medical card sahaja. Lepas tu adalah ayat-ayat dia semua kan. Jadi Tuan Naim guna ayat iklan yang sama, cuma ubah kad tu sahaja. Ubah Boleh. Ayat tu nanti saya bagi. Kad saya ada simpan benda tu. Yang tu sebab memang ayat saya sendiri simpan. Okay. Okay? Itu hibah ke medical card? Hibah. Itu medical card. Itu medical card. Itu memang medical card. Saya buat ayat iklan untuk anak saya. Anak saya masuk hospital. Saya letak gambar anak saya pun. Anak saya masuk hospital, sebelah gambar anak tu saya letak gambar medical card. Ramai orang PM. Dia kata hampir 80 orang PM. Saya siap dapat komisen lagi. Sebab tolong dia. Sampai dia kata, masa tu saya ambil ni. Saya ambil under Prudential. Saya tak ingat saya ambil under apa. Kad dia warna hijau. Dia company MLM ni. Dia company macam MLM sikit ni. Disable. Dia warna hijau. Kad dia tu warna hijau. Tak tahu je. Takaful ikhlas bukan? Bukan takaful. Bukan takaful. Bukan Prudential. Medisaver tu. Medisaver. Ya. Medisaver. Macam MLM sikit lah. Betul tu. Dia memang MLM lah. Saya sampai tu tahap dia kata, Farhan hang jadi ejen lah Farhan. Sebab dia pun tak sangka hampir 80 PM dapat satu hari. Hari tu lah. Lepas tu orang duk share posting tu. Saya kata, baik jadikan benda dia ayat iklan kan. So saya bagi dekat dia ayat iklan tu. So gambar dia simple. Gambar medical card, lepas tu anak saya masuk hospital. Itu je. Okay. Sebab biasalah itu salah satu cara main dengan anak ni. Mak ayah ni sanggup buat apa saja. Yalah betul. Jadi Tuan Naim pun boleh pakai benda yang sama. Cari mana-mana klien yang anak dia masuk hospital, minta izin lah nak pakai gambar. Tu testimoni lah tu. Tu testimoni lah. Tapi ayat iklan tu ambil je lah ayat saya punya, tak ada masalah. Itu bukan FB je, just post biasa. Saya letak Facebook biasa je. Hampir 80 orang dia kata PM dia. Share pun banyak. Saya just letak kebaikan je. Lepas tu ramai pula PM saya tanya apa kebaikan ni. Saya kata saya bukan ejen. Maknanya bagusnya bagi seluruh klien yang post lah. Kalau saya ni, saya saja kongsi je. Saja. Saya tak ada niat nak tolong pun. Saja nak kongsi. Saja nak kongsi. Tetapi game dia dekat sini mana yang berjaya adalah ayat iklan tu memang orang tertarik lah. Betul. Cara penyampaian gambar yang kita guna. Jadi guna ayat yang sama, just ubah gambar. Jangan letak cari mana-mana, cari kita punya mana. Tapi gambar ni dia power sebab saya letak gambar anak saya masuk hospital. Kata letak gambar orang dewasa masuk hospital, benda tu macam biasa tak? Macam biasa. Tapi bila letak gambar anak kena cucuk masuk ayat, duduk masa tu pula dekat print screen. Memang senang sangat convert lah. Maknanya kalau ayat tu saya pinjam, saya gunakan, saya bagi kat klien, suruh klien yang post, lepas tu dia tag nama saya. Jadi film marketing itu boleh gitu? Takut tak sesuai, takut tak kena, takut anak dia tak masuk hospital pun. Tak, kalau anak masuk hospital, jadi memang sesuai. Dia ubahlah sikit nanti. Saya just cerita pengalaman je kenapa saya ambil medical card tu. Cerita pengalaman dia. Betul. Itu je. Cerita sikit dia pengalaman. Kenapa boleh ambil medical card ni. Apa kebaikan medical card ni. Itu je. Nanti saya bagi ayat tu, tak nak ubah sendiri jadikan kebaikan Prudential punya pula. Itu je beza dia, tak ada apa-apa. Cuma gambar tu power. Boleh. Sebab saya letak gambar anak saya. Okay. Cuma itulah saya minta sangatlah Tuan Farhan, kalau boleh yang video tu dengan copywriting tu, boleh. Kalau dapat bagi segera bagus juga. Sebab apa? Sebab kalau boleh kita orang boleh start cepat lah. Boleh. Tak apa, habis je Zoom ni, saya record teruslah video. Copywriting saya forward je. Copywriting memang dah ada. Yelah, yang copywriting tu forward je. Jadi yang setting tu yang kita orang tengah pening lah. Sebab apa? Sebab bila hari tu belajar, lepas tu 2-3 minggu tak buat, baru nak buat, lupa lah. Buka lah sekarang, lagi pening lah. Lagi pening lain ni. Buka sekarang lagi pening. Tak apa, lagi saya record tu. Saya record tu 15 minit, 30 minit. Dengan Tuan Farhan yang nak tengok dekat database dia tu, macam mana nak tengok Excel tu. Boleh, saya tunjuk sebab saya akan record tu ya. Lead generation ni daripada buat iklan sampailah database tu macam mana nak download semua lah. Okey. Terima kasih banyak. Audience tu macam mana ni?
Audience tu, audience. Audience tu kita kena bahagi dua macam saya beritahu tadi lah. Yang pertama medical card yang harga RM100 yang murah-murah ni kena asingkan audience lah. Maksudnya untuk medical card ni kena dua audience yang berbeza. Yang pertama adalah audience untuk orang-orang yang biasa, maksudnya orang biasa. Yang kedua adalah untuk orang-orang yang ada duit. Kita guna audience yang Tuan Fan ajar sebelum ni lah. Kita Shopee, government ke kena kredit baru? Kena kredit baru? Buat baru, tak boleh pakai dah. Yang tu semua tak boleh pakai dah. Oh, tak pakai dah tu? Model yang sebelum bulan 9 semua tak boleh pakai. Oh. Lepas tu daripada segi create audience tu berubah tak? Create audience berubah lah. Berubah. Audience tu berubah sebenarnya. Audience tu berubah. Sebab selepas pada bulan 9, FB dia banyak reduce. Yang mana redundant. Redundant ni maksudnya Shopee dah tak ada dah dalam setting FB ad. Oh. Yang ada Lazada sebab interest Lazada dengan Shopee dia audience yang sama. Jadi FB kena reduce salah satu. Yang mana ada lebih kurang sama, banyak dia akan, contohnya macam Azizan Osman. Azizan Osman punya interest masih ada. Alumni Azizan Osman dah tak ada dah. Dia kena buang salah satu. Macam tu juga Lazada dan juga Shopee. Dia buang Shopee, dia tinggal Lazada sahaja. Sebab audience pun sebenarnya berubah banyak jugalah, tetapi yang paling banyak berubah adalah dekat bahagian interface lah. Interface lah. Jadi untuk audience tu pun Tuan Farhan akan share jugalah setting dia sekali kan? Saya akan tunjuk A sampai habis lah. Maksudnya macam mana nak setting audience. Saya akan explain lah dekat bahagian nak letak kita punya interest tu. Okay, terima kasih banyak. Tak apa. Benda kita duk mengadap hari-hari. Sebab apa benda tu kita dah, yelah macam saya dah bawa tim saya pergi kelas Tuan Farhan apa semua. Tapi bila balik tu tak semua yang mampu buat. Betul. Masalahnya sebab buat sendiri-sendiri tak cukup duit. Buat itu sendiri. Masalah tu. Kita silap kat situ. Sebab tu cantiknya balik ni Tuan Naim explain balik, kumpul satu tim 10 orang ke 5 orang ke, fokus kepada satu page dulu. Maksudnya fokus kepada page Tuan Naim dulu, buat dekat page Tuan Naim je. Sebab nombor tu dia boleh duplicate, dia boleh apa, dia boleh rotation. Buat rotation. Nanti saya tunjuk macam mana. Nanti saya bagi satu video macam mana nak buat rotation number. Dia punya link dia tu free je, percuma je. Cuma kena daftar je. Dalam tu boleh letak paling banyak 7 nombor. Paling banyak 15 nombor. 15 nombor. Tapi tak payah letak sampai 15, banyak sangat, letak 10 cukup lah. Okey, baik. Dan kena ingat game dia kalau orang baru ni pakai satu page dulu ya. Once lepas ni dah 3 bulan, 4 bulan dah ada bajet sendiri, baru buat sendiri. Betul. Sebab dia buat slow-slow macam tu. Dia jangan buat dekat page sendiri, dah lah bajet sikit, pergi buat dekat sendiri lah, iklan tak bergerak ah. Sedekah saja, sedekah dekat FB tu kan. Kerja duk bagi zakat. Kerja duk bagi zakat dekat Facebook ah. Yalah, betul. Tapi boleh tak kalau nak buat sendiri? Boleh. Cuma bajet kena tinggi. Lebih baik kita fokus dekat satu page dulu sebab page tu pun dah ada like apa semua. Page tu pun dah bergerak. Lagi cantik sebenarnya. Okey. Sebab, okey. Clear Clear. Okay. Saya rasa tu saja kot. Saya rasa. Tak tahulah. Saya pun ada pun apa-apa. Kau Tuan Sefu ada apa-apa nak tanya? Let's say lah kalau kita punya planning tahun depan, kita nak gunakan Tuan Farhan, nak minta Tuan Farhan buat runkan kita punya, ni boleh ke? Macam mana dia charge dia? Sebab mungkin tahun depan kita akan combine dalam 4 orang manager untuk guna lah. Lebih kepada recruitment. Daripada segi charge dia tu dan juga tu macam mana? Okey, kalau kata based on sebelum-sebelum ni lah, sebab benda ni kami pun pernah buat. Kalau kata benda baru kita akan charge mahal sikit lah. Tapi benda yang kita biasa buat, biasanya kita akan charge untuk servis ni sebulan RM2,000. Servis RM2,000. Lepas tu cost ad ni terpulang dekat kepada leader lah. Maksudnya kalau cost iklan RM3,000, so total RM5,000 sekali dengan tu lah. So total RM5,000 sebulan lah. Contohnya kalau leader kata, kami nak satu hari lebih kurang 100 yang orang yang isi form. Jadi tak nak kita kena run dulu marketing selama 3 ke 4 hari lah. Tengok satu lead jatuh lebih kurang dalam RM2. Jadi satu hari spend lah RM100. Kalau kata RM2, kalau nak 100 orang, so satu hari dalam RM200. So contohnya macam tu lah. Dia bergantung kepada kos iklan tu sebenarnya. Selepas 3-4 hari baru kita tahu jatuh satu kos tu berapa ringgit.
Baik je. Apa So, yang saya buat maksudnya dulu, permulaan dia 2,000 lah sebulan. Jadi permulaan servis. untuk servis untuk kita run, untuk kita monitor semua lah. Cuma untuk di bahagian kos iklan tu, yang tu bergantung Sendirilah. pada leader lah. Sendirilah. Macam Okay, itu so pun, macam itu. 2,000 tu Farhan, 2,000 tu selama berapa bulan? Sebulan. Sebulan, okey. Untuk berapa permulaan tu untuk berapa bulan? 3 bulan je kita buat. 3 bulan. Sebab biasanya selepas 3 bulan kita akan buat training pula untuk leader. Sebab macam dulu masa kita buat dengan Tuan Baim, dia kata biasanya lah yang convert sampai satu tahap jadi agent ni lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan, sementara nak lepas exam Okay. dululah kan. Sekarang ni saya tak tahulah. Jadi dia kata selepas 3 bulan, bulan yang keempat terus saya turun padang, saya training je lah agent baru. Lepas sekarang ni mereka buat sendiri je lah. Dah benda tu tak susah pun. Saya kata sampai Kalau bila yang nak 2,000 tu, let's say kan lepas habis permulaan tu kita orang masih nampak hasilnya bagus, apa semua produktif lah. So kita orang rasa kita orang nak continue lagi untuk servis tu. Ada diskaun Ada diskaun masih harga kita sama boleh buat 5 bulan ke? Biasanya yang tu harga sama lah sebab kita kena monitor. Yang tu memang sama. Yang beza je adalah dekat kos Facebook Ads. Dekat kos Ads tu yang berbeza. Kadang-kadang bila dah tambah leader, dia kata okey tambah leader baru, nak tambahlah sikit lagi kos sebab nak bahagi sama banyak. Contohlah satu leader kos marketing dia 1,000 lah sebulan contohnya. Tiba-tiba masuk leader yang kelima, so jadi 5,000. So kita tambah kos iklan je lah, servis tetap sama lah. Okay. Biasanya untuk rekrut ni dia tak susah pun. Untuk dapatkan database rekrut paling senang. Untuk rekrut macam kami nak memang area Johor Bahru saja boleh? Boleh, tak ada masalah. Johor Bahru. Boleh je, tak ada masalah. Boleh, cuma itu masa kita buat dengan Tuan Baim tu sebab dia ada 11 orang leader yang memang dia cover Semenanjung. Memang dia cover Semenanjung. Cuma isu dia tiba-tiba Tuan Naim, leader yang keempat dapat bakal ejen yang duduk di Kedah. Yang tu yang mereka kata leceh sikit, terpaksa sedekah kan leader-leader yang ada di Kedah. Yang tu je lah isu dah. Yang lain dia kata tak ada masalah apa pun. Cumanya letih dekat nak convert tu lah. Dia kata tak larat nak call lah. Nak jumpa, nak call, nak sembang. Tapi mana-mana leader-leader yang muda-muda ni laju. Betul, agresif lah. Mereka ni sebab memang laju lah. Tapi hak main yang umur 40 lebih ni, tak apalah kata, bagi mereka je lah buat. Mereka tak mau. Sampai dah tak larat pula. Dah letih nak follow up ni letih. Satu hari sampai 20 orang pun pernah kita bagi. Ramai satu hari. Pernah database satu hari yang dapat sampai 30 nombor pun ada. Jadi sampai tak terfollow up pun ada. Cuma mereka kata yang letih sebenarnya. Lah kali bagi dekat leader, dekat agent je lah follow up. Sampai setahap letih, ada kata letih yang tu. Saya kata tugas saya hanya sampaikan apa yang leader nak. Leader letih tu leader hadap lah sendiri kan. Okay, faham. Cuma rekrut lah paling mudah sebenarnya. Rekrut paling mudah. Untuk iklan rekrut paling mudah sebenarnya. Sebab macam kita orang, sekarang kita orang spend duit dalam mungkin 1,000 lah sebulan untuk rekrutmen. Kita ada buat iklan dekat Mau Kerja, kita ada buat iklan dekat FB Ad jugalah. Jadi dari segi hasil tu mungkin tak berapa lumayan sangat lah. Dari segi database yang kita dapat tu, kadang-kadang database yang Mau Kerja bagi tu pun merata. Ada yang sampai ke Sabah, Sarawak, sampai ke Kelantan. Jadi bila kita dapat database tu kita rasa macam tak berbaloi je. Sebab apa, kita punya fokus kita kat Johor. Faham? Yalah, Mau Kerja kan satu Malaysia. Satu Malaysia. Kan, walaupun dia dah buat orang kata targeting dekat Johor, tapi tetap dapat juga database tu yang dia bagi tu pun ada yang dekat Sabah, Sarawak, Kelantan, KL. Jadi tak mencapai matlamat kita orang lah. Tak apa. Try buat Facebook ad lah, tengok macam mana. Tapi setakat yang kita buat, so far tak ada masalah pun. Kalau kata nak cover satu negeri tak apa. Jangan kata nak cover satu kawasan je.
Contoh saya nak cover kuota tinggi saja yang tu payah. Yang tu payah. Memang susah bahasa mudahnya susah. Tapi kalau nak cover satu negeri tak ada masalah. Kalau satu kawasan saja saya pun tak boleh buat yang tu. Lebih berkesan satu negeri ataupun kita boleh masuk 3 negeri, 4 negeri lagi bagus? Kalau tanya saya, banyakkan negeri lagi cantik. Banyakkan negeri cantik lah. Banyakkan negeri sikit. Contohlah jangan fokus kepada Johor saja. Ke depan sikit, lepas Johor apa Melaka. Johor, Melaka, Negeri Sembilan je lah biasa. Johor, Melaka, Negeri Sembilan okey cukup. So 3 ni okey lah. KL tak payah, KL persaingan sengit. Betul. Based on result yang kita buat, kita menjangkakan masa saya buat dulu, KL paling banyak, rupanya tak. Paling banyak adalah selatan dan utara. Kita awal-awal kita plan tu, kita menjangkakan memang KL lah akan banyak ni. Jadi leader-leader ni dia jadi macam tak adil lah. Sebab daripada 11, 6 orang saja KL Selangor. Jadi kita kata tak apa, mungkin dapat data lebih banyak. Rupanya tak. Yang paling banyak sekali utara dengan selatan. Paling banyak utara. Jadi untung lah dekat-dekat leader utara. Sebab bayar sama. Sama. Tapi dia dapat lebih. Nak buat macam mana? Memang itu yang berlaku lah. Itu antara kelemahan yang berlaku lah. Selebihnya mereka settle sendiri lah. Kata hampa settle belakang lah kan. Kata kena bayar kan. So mereka jual balik database tu dekat leader. Satu database jual RM1. Siapa nak so beli dekat dia. Yang tu settle belakang lah. Kata nak buat macam mana. Kata kita pun tak jangka. Sebab tu based on pengalaman untuk rekrut ni. Kalau di KL ni tak payah buat lah. Tak payah buat Tak payah lah sebab persaingan sangat tinggi. Yang cantiknya kalau buat di utara dengan selatan lah. Kelantan Terengganu pun kalau boleh tak payah. Kelantan Terengganu lepas nak orang lepas lah. Okey, faham. Based on pengalaman yang kami buat lah. Hanya orang yang duduk di kawasan tu saja dia nak. Tiba-tiba leader tu duduk di KL. Dia tolak mentah-mentah lah. Tapi kalau di KL ni kalau boleh elakkan lah. Tak payah buat dah sebab persaingan tu sangat tinggi. Okey. Yang cantiknya utara dengan selatan lah. Tapi sepanjang saya buat ni utara paling cantik lah. Utara paling ramai. Untuk rekrut lah utara dengan selatan, utara paling ramai lah. Tapi kalau KL ni cuba elakkan lah. Tak payah. Saing tinggi sangat. Okey, faham. Okey. Ada apa-apa lagi? Itu je? Terima kasih banyak. Tak apa, nanti saya habis ni saya terus record, nanti Coach Hadi dia bagi link lah, nanti download lah video tu. Okey, boleh. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih. Okey, apa-apa nanti kita follow up lagi kan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.